Tarif air naik 22 sen semeter padu bermula 1 Februari. Laporan rogol palsu cuba tutup kandungan 5 minggu. Sanusi berdepan 2 tuduhan hasutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Next Step 7 terhangat. 7 berita Malaysia paling trending pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Kemeriahan Majlis Persantapan Diraja Pengantin Diraja Brunei Pengiran Muda Abdul Matin Bolkiah dan Dayang Anisha Rosnah yang berlangsung malam kemarin memukau perhatian seluruh dunia. Namun yang paling mencuri tumpuan adalah sebuah video yang dimuat naik di aplikasi X memaparkan beberapa kerabat diraja sedang menari tarian poco-poco. Di dalam video itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Raja dan Permaisuri Agong Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah kelihatan bersahaja menyertai tarian itu. Selain itu, kelihatan Pengiran Muda Abdul Matin turut sporting menari bersama para tetamu yang hadir bagi meraihkan pasangan mempelai sejoli itu. Turut kelihatan menari bersama ialah suami kepada Yang Amat Mulia Tunku Tun Aminah iaitu Datuk Dennis Muhammad Abdullah. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menyatakan kesediaannya untuk bertemu dengan Menteri Perpaduan Aaron Ago Dagang. Ia selepas Aaron memberi penegasan bahawa pihaknya tidak akan bertolak ansur dengan pihak yang sengaja mencipta ketegangan. Mahathir berkata pihak yang asyik bercakap tentang masyarakat majmuk tetapi mengkritiknya berkaitan isu bangsa perlu bertanya kenapa wujud parti-parti berasaskan kaum di negara ini. Menerusi ciapan di laman X, beliau menyatakan kesediaannya untuk berjumpa dengan Menteri Aaron Ago Dagang seperti yang dia cadang. Semalam, portal berita melaporkan Aaron bersedia berjumpa dengan Mahathir jika pemimpin veteran itu terus meluahkan isu-isu sensitif yang boleh memecah belahkan perpaduan antara kaum. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang berdepan 2 pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik memohon untuk memindahkan kesnya dari Mahkamah Session Selayang ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Guam Awang Mahmud yang mewakili Muhammad Sanusi berkata permohonan itu yang difailkan kemarin telah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Peguamnya berkata pengurusan kes di Mahkamah Tinggi Shah Alam telah ditetapkan pada 24 Januari ini. Dalam pada itu, pihaknya memohon untuk menangguhkan perbicaraan kes itu yang sepatutnya bermula 18 Januari ini di Mahkamah Session Selayang dan mahkamah melalui surat yang dihantar kepada pembelaan bersetuju untuk perbicaraan dilapangkan dan prosiding diganti dengan sebutan kes. Muhammad Sanusi selaku pemohon memfailkan permohonan untuk memindahkan kes antaranya atas alasan suatu perbicaraan yang berpatutan dan saksama tidak dapat dijalankan di mana-mana mahkamah jenayah rendah daripada Mahkamah Tinggi. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN mengumumkan pelarasan kadar tarif air di bawah mekanisme penetapan tarif bagi pengguna kategori domestik di seluruh Semenanjung dan Labuan yang akan berkuat kuasa mulai 1 Februari ini. Pelarasan tarif air domestik itu melibatkan kenaikan purata sebanyak 22 sen bagi setiap meter padu. Pelaksanaan pelarasan tarif air ini adalah berdasarkan keperluan dan permintaan kerajaan negeri. Namun Kerajaan Persekutuan melalui SPAN akan memantau secara dekat bagi memastikan penambahbaikan perkhidmatan air dilaksanakan selaras dengan kenaikan tarif berkenaan. Menurut SPAN, struktur dan komponen tarif akan diseragamkan untuk negeri-negeri di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan, manakala tarif air akan dikaji semula setiap 3 tahun untuk memastikan keselarasan dalam penentuan bayaran. Hidup dalam rumah yang dipenuhi sampah sarap termasuk takungan najis bertahun lamanya. Siapa sangka dua beranak ini hidup di tempat yang tidak layak dihuni oleh manusia
diburukkan lagi dengan air yang melimpah di sepanjang ruang masuknya. Keadaan semasa memaksa Erwan Dahari, 46 tahun, berhenti kerja untuk menjaga ibunya, Miram Kadir, 77 tahun yang uzur. Malah, Erwan sendiri mengakui sebelum ini dirinya ada menerima rawatan untuk stres atau tekanan jiwa dan boleh dikategori sebagai orang kurang upaya mental. Anak kedua daripada 3 beradik ini menjelaskan sehingga kini dia dan ibu hanya bergantung kepada bantuan Baitul Mal RM300 setiap bulan, namun tidak mencukupi kerana perlu membayar sewa rumah sebanyak RM250. Bimbang kandungan akibat hubungan terlarang diketahui keluarga, seorang pelajar kolej membuat laporan palsu mendakwa dirinya menjadi mangsa rogol. Ketua Polis Daerah Jempol, Superintenden Hu Chang-hook berkata, pelajar berusia 20 tahun itu membuat laporan di Balai Polis Batu Kikir jam 7.26 malam tadi. Polis menjalankan siasatan termasuk merakam keterangan mangsa yang mendakwa dirogol pada jam 6.15 petang semalam di sebuah rumah di Kampung Serting Ilir Bahau. Chang-hook berkata pelajar itu mendakwa dirogol selepas kediamannya dimasuki lelaki tidak dikenali yang memakai pakaian hitam dan bertopeng. Pihak forensik juga berkata tidak menjumpai spesimen atau air mani di tempat kejadian. Ujar beliau, pelajar itu kemudian dibawa ke Hospital Jempol untuk pemeriksaan lanjut dan hasil pemeriksaan mendapati pelajar itu tidak cedera. Sebaliknya sudah mengandung 5 minggu. Pemain bergu Malaysia Teo Ee Yi terpaksa melupakan hasratnya untuk beraksi di terbuka India minggu ini. Ianya disebabkan terdapat masalah dari sudut visa milik Teo Ee Yi yang menyebabkan beliau tidak dibenarkan memasuki India. Menerusi hantaran di Instastory milik beliau, pemain berusia 30 tahun itu mengakui kesilapan dirinya dan telah berusaha mendapatkan visa kecemasan bagi mengelakkannya dihantar pulang ke Malaysia. Beliau mengakui kesilapannya yang telah memohon e-visa menggunakan pasport lama. Perkongsian terbaru dari Teo Ee Yi menyaksikan beliau terpaksa menarik diri daripada kejohanan India Open tersebut dan sedang dalam perjalanan pulang ke tanah air. Teo Ee Yi yang bergandingan bersama Ong Yu Sin dalam acara bergu lelaki kini berada di ranking ke-12 dunia dan sedang mengejar mata untuk layak ke Sukan Olimpik Paris 2024. Sekian sahaja 7 terhangat Malaysia hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat Malaysia. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.